Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua anak-anak murid tahun 3. Okay, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 3. Tajuk pelajaran hari ini, Seni Anyaman Berzaman. Jadi hari ini cikgu nak terangkan serba ringkas mengenai tajuk pelajaran baru kita hari ini. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk anyaman, teknik anyaman. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai karya tradisional yang kita panggil sebagai anyaman. Apa itu anyaman? Anyaman merupakan proses untuk menyisip jalur-jalur secara bersilang bagi menimbulkan corak. Ini contoh anyaman. Ini contoh karya tradisional kita. Kita ada anyaman lidi, anyaman rotan. Ini kita hasilkan produk bakul contohnya. Anyaman pandan, anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ni apa? Ribu-ribu ni ialah sejenis pokok. Dia macam pokok paku pakis. Seterusnya anyaman mengkuang. Ni tikar mengkuang. Gunakan teknik anyaman. Dan juga anyaman buluh. Ni macam tempat letak bawang. Ini contoh karya anyaman. Kamu bukan nak buat tikar mengkuang, kita akan buat karya yang lain. Apa itu teknik anyaman? Teknik anyaman ni kita akan gunakan secara berselang. Anyaman biasanya dihasilkan daripada daun. Daripada contoh ni kamu dapat lihat banyak produk-produk tradisional ni menggunakan daun. Contoh daun mengkuang, daun pandan, daun ribu-ribu, rotan, ada guna lidi. Ni guna daun, alam semua jadi. Guna buluh. Tapi kamu tak perlu guna bahan-bahan tu. Untuk pendidikan seni visual tahun 3, kamu akan guna media ataupun bahan seperti kain felt, kertas warna atau ribbon plastik. Ini contoh media ataupun bahan yang digunakan untuk membuat anyaman. Untuk pendidikan seni visual tahun 3, kita akan guna kertas warna sahaja. Sebab sekarang PKP kan, susah nak dapatkan bahan-bahan yang lain. Kertas warna atau apa-apa kertas kita akan gunakan dalam projek kita minggu ni dan minggu hadapan. Untuk hari ni kita nak buat ulang kaji sahaja. Sebelum kamu akan buat anyaman, kamu perlu tahu kita perlu sediakan tapak anyaman dahulu. Tapak anyaman, ni contoh garisan lurus. Bayangkan yang hitam ni ialah sehelai kertas bersaiz A4 contohnya. Garisan putih-putih ni ialah garisan yang telah kita potong. Ni kita dah potong secara lurus, secara melintang. Yang kedua ni garisan melengkung. Ni kita dah potong secara melengkung. Ni tapak ni kita dah potong secara berpenjuru. Kenapa nak potong? Kerana kita akan sisipkan kertas warna secara berselang-seli untuk menimbulkan corak. Ni jalinan yang kita hasilkan. Hasil anyaman. Garisan lurus. Bila kita masuk selang-seli, kita sisipkan kertas, dia akan jadi macam ni. Kita selang-seli. Kalau melengkung macam ni, ni contohnya efek dia ataupun kesan jalinan melengkung macam ni. Dan macam ni. Ini hasil anyaman. Ni contoh. Buat tapak dulu. Lepas tu kita akan sisipkan untuk hasilkan anyaman. Dalam anyaman ni, kalau kamu dapat lihat, kita dapat hasilkan pelbagai corak ataupun motif. Bila kita susun, kita boleh bentuk motif ataupun corak. Corak yang sangat popular berkaitan dengan anyaman ialah kelarai. Mari kenali jenis anyaman. Corak atau motif pada anyaman dikenali sebagai kelarai. Yang pertama, kelarai kembang, kelarai bunga atur, kelarai kepala lalat. Ni kelarai tradisional lah. Kelarai mata bilis, petak-petak macam dalam haji ni. Kelarai tampuk jantung dan kelarai siku keluar. Kelarai memberikan kesan jalinan pada corak. Harmoni pula dapat dilihat pada corak kelarai yang berulang-ulang. Corak-corak ni yang berulang-ulang ni kita akan panggil dia sebagai harmoni. Dia menimbulkan kesan harmoni dalam karya tradisional yang kita akan buat.
Okey, proses menganyam. Ni cikgu nak tunjukkan macam mana kita akan buat minggu hadapan. Ini kelarai siku keluang. Kita akan masukkan kertas secara berselang-seli untuk mendapatkan corak macam ni. Ni kelarai tampuk jantung. Bila kita susun macam ni, dari nombor-nombor ni, ni kesan akhir. Ni kelarai tampuk jantung. Okay, untuk minggu hadapan, kita akan hasilkan sebuah karya anyaman. Okay, ni contoh apa yang kamu akan hasilkan minggu hadapan, bukan minggu ni. Nanti kita akan buat minggu hadapan video cikgu akan tunjuk untuk pelajaran pada minggu hadapan. Okay, untuk minggu hadapan, kamu perlu sediakan yang pertama, gunting, kertas warna atau apa-apa kertas yang ada di rumah kamu, pastikan dia ada warna. Okay, lebih kurang saiz A4. Dan juga apa-apa bahan hiasan, dan yang paling penting sekali ialah gam. Okay, itu saja video ringkas daripada cikgu. Harap video ni dapat memberikan kamu idea untuk apa nak buat pada minggu hadapan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam penghasilan karya anyaman. Okay, itu saja daripada cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.